Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwa illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program khas sempena bulan Maulidur Rasul. Dan syukur kita telah tiba pada malam yang pertama, pada hari yang pertama daripada bulan Maulidur Rasul pada Rabiul Awal. Moga-moga kita boleh memperbanyakkan selawat dan salam pada junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Saya nampak di ruang komen ada Umi Akasha, Yaya Lia, Kati Khairuddin, Mazia Tirun, Siti Mazura, Elvira, Fauzan Muhammad, Masria Maria dan juga Kak Zaliha Kamaruddin serta lain-lain. Ahlan semua, ahlan Kak Galik Sprit dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada malam ini kita bertemu pada siri yang ke-15 daripada program khas sempena bulan Maulidur Rasul, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta izin sebentar, saya nak kongsikan juga di tempat yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19. Maka pada muka surat yang ke-19 ini, penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada bulan Muharram, apakah yang telah berlaku. Namun sebelum daripada itu, saya nak tanya dahulu kepada sahabat-sahabat yang berada di Facebook, bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas? Adakah video saya jelas? Mohon maklum, dan kalaulah jelas daripada mana? Sebelum kita teruskan, dan harap kita dapat teruskan tanpa sebarang gangguan. Lalu adakah suara saya jelas? Lalu mohon sahabat-sahabat bantu tulis di ruang komen. Mohon sahabat-sahabat bantu tulis di ruangan komen. Lalu okey, ada yang dah memberi jawapan. Umi Akasha kata daripada Seri Kembangan jelas. Kak Galik Sprit Senawang, Zuri M Hashim daripada Kulim. Kemudian Kak Zaliha pun kata jelas daripada Tanjung Malim. Tuan Fauzan Alam Damai jelas. Kajang Elvira, Siti Mazura Kajang, Port Dickson Aziza Izzah, Riz PJK Shah Alam, Yaya Lia Kota Baru, Samsarina Saifuddin Seksyen 27, Tuan Nur Rahim Seri Kembangan, Fatimah Cik Mat Tampin, kemudian Seri Kembangan Nur Razia Muhtar, Masria Maria Macang, Singapura Kati Khairuddin, Bandar Baru Bangi Irma SEP, USJ, Sungai Besar, Kuantan, Bandar Baru Bangi, Kota Damansara, Perlis dan juga Bagan Datuk, serta Kak Safia Sapian. Ahlan. Lalu saya harap suara saya adalah jelas.
nanti tolong tengok kalau ada masalah pada line okey. Sebab selalunya bila saya dah mula, saya jarang lihat komen. Lalu kadang-kala kalaulah ada sedikit sebanyak gangguan, maka mohon komen beberapa kali supaya nanti Safi isteri saya, mereka boleh perasan dan lain-lain. Jom kita lihat. Kata penulis buku, tahun yang pertama iaitu sebelum hijrah. Sebab hijrah berlaku pada bulan yang kedua Safar. Bulan yang pertama Muharram, apakah yang berlaku? Maka kata penulis buku, pada bulan Muharram baginda Nabi SAW diancam bunuh. Lalu para ulama sirah berbeza pendapat, bilakah Nabi diancam bunuh? Sebenarnya Nabi dah diancam bunuh beberapa kali. Namun sebelum daripada hijrah, mereka tekad dan pada waktu itu mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Kata penulis buku, Abu Jahal telah mengumpulkan kesemua pembesar Quraisy ke sidang parlimen tergempar, dan apakah nama parlimen mereka? Darun Nadwah. Misinya adalah untuk membunuh Nabi. Setelah melihat penghijrahan besar-besaran umat Islam keluar daripada Mekah, telah kita sebutkan semalam para sahabat selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua yang berlaku pada bulan Zulhijjah, Nabi telah perintahkan para sahabat untuk berhijrah. Maka daripada bulan Zulhijjah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka telah mula berhijrah. Lalu ketika mana pada penghujung Muharram dan Safar, awal Safar, orang Quraisy mula perasan walaupun mereka dah pada waktu itu mengugut. Mereka beri amaran, siapa yang hijrah tak boleh bawa harta, tak boleh bawa itu dan ini. Dan para sahabat sanggup tinggalkan semuanya asalkan dapat berhijrah. Dan kemudian mereka mula perasan Mekah dah mula kosong daripada para sahabat Rasulullah. Maka apakah yang berlaku dalam mesyuarat ini? Allah ceritakan secara ringkas dalam suratul Anfal ayat yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru." Dan ingatlah wahai Muhammad ketika mana orang Quraisy merancang tipu daya terhadapmu. Lalu ada beberapa pandangan. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita dah baca dah dengan detail peristiwa ini. Maka pandangan pertama, lius bituk, ada di antara mereka yang mencadang agar baginda dikurung dan ditangkap. Yang kedua, au yaqtuluk, iaitu pada waktu itu dibunuh Nabi SAW. Dan ini idea daripada Abu Jahal. Au yukhrijuk, pandangan yang ketiga adalah mengusir Nabi SAW keluar daripada Mekah. Maka Allah ingatkan wayam kurun, dan mereka merancang, wayam kurullah, dan Allah juga merancang, wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum juga kita telah baca bahawa Iblis turut bersama dalam mesyuarat ini menyerupai seorang Arab tua daripada Najd. Maka daripada sini kita belajar dan juga kita faham bagaimana mereka bermesyuarat untuk membunuh Nabi. Ketika mana mereka bersepakat untuk menerima cadangan membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu mereka telah berfikir bagaimanakah mereka boleh membunuh Nabi dalam keadaan keluarga Nabi Banu Hashim tak boleh nak menuntut bela. Dan di situlah datangnya cadangan setiap wakil pada waktu itu setiap kabilah menghantar seorang, dan pada waktu itu mereka bunuh Nabi SAW serentak. Lalu keluarga Nabi Banu Hashim, kalaulah mereka nak menuntut darah Nabi ataupun nak membalas, mereka tidak boleh membalas kerana mereka bersendirian pada waktu itu. Lalu ketika mana mereka bersepakat untuk membunuh Nabi, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebut peristiwa ini berlaku pada hari Khamis pagi. Orang Quraisy bermesyuarat untuk membunuh Nabi pada hari Khamis pagi. Ketika mana mereka sepakat, maka pada hari yang sama, pada tengah hari, Allah perintahkan baginda Nabi SAW untuk keluar daripada Mekah. Pada hari itu juga, maka Nabi SAW keluar daripada Mekah pada tengah malam, Khamis malam Jumaat. Setelah Nabi memastikan semua,
para sahabat sudah berjaya berhijrah ke Madinah. Kebanyakan telah berhijrah. Yang berhijrah selepas Nabi seperti keluarga Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga beberapa sahabat yang lain seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan lain-lain. Maka Nabi SAW pun pada waktu itu berhijrah. Daripada Abu Musa, Nabi SAW bersabda, aku melihat dalam tidurku, aku berhijrah daripada Mekah ke satu kawasan yang banyak pohon kurma. Pada mulanya aku menyangka tempat yang subur itu adalah Yamamah ataupun Hajar. Tetapi rupanya ianya adalah Madinah yang pada waktu itu dikenali sebagai Yathrib. Seterusnya penulis buku membawakan tajuk yang Nabi SAW berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Ketika mana Nabi SAW mendapat perintah untuk berhijrah, maka Nabi SAW telah memaklumkan perintah hijrah daripada Allah kepada Abu Bakar. Maka terus bila Abu Bakar dengar je yang Nabi nak berhijrah, dan Abu Bakar sengaja tak berhijrah, dia nak tunggu Nabi, dia nak bersama dengan Nabi. Bila dia dengar sahaja Nabi SAW pada waktu itu maklumkan yang baginda nak berhijrah, terus dia berkata, as-suhbata ya Rasulullah, aku minta untuk bersahabat dan bersuhbah bersama denganmu dalam permusafiran hijrah ini. Maka Nabi SAW benarkan, dan disitulah Nabi SAW berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Mereka berhijrah pada waktu itu seramai 4 orang. Nabi, Abu Bakar, penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, dan juga kejap lagi kita akan baca hamba yang Abu Bakar telah merdekakan, iaitu Amir bin Fuhairah. Kata penulis buku, lalu Abu Bakar terus menyiapkan segala keperluan logistik seperti unta, dan daripada situlah kita pernah kongsikan Abu Bakar berikan unta kepada baginda Nabi, yang kemudian harinya Nabi SAW bayar, Nabi tak nak terima percuma, dan unta itu dikenali sebagai Qaswa, unta Nabi SAW yang sangat terkenal, dan banyak dalam sirah kita membaca tentang unta Nabi Qaswa. Unta ni sangat rapat dengan Nabi sebab dia sentiasa bersama dengan Nabi, sehingga kan bila Nabi SAW wafat, beberapa bulan selepas itu dia pun meninggal dunia. Qaswa unta Nabi. Maka itu bulan Muharram. Seterusnya pada bulan yang kedua, bulan Safar, dan Safar diletakkan tajuk berlakunya hijrah. Hijrah berlaku pada bulan Safar. Baginda Nabi meninggalkan Mekah pada bulan Safar. Kata penulis buku, malam hijrah. Lalu pada malam hijrah, pada waktu itu rumah Rasulullah telah dikepung. Siapa yang telah mengepung? Pemuda-pemuda daripada setiap suku Quraisy untuk membunuh Nabi. Kenapa setiap suku Quraisy hantar pemuda-pemuda untuk bunuh Nabi? Kerana mereka sengaja buat begitu supaya keluarga Nabi Banu Hashim tidak boleh menuntut darah daripada sesiapa. Maka Nabi SAW pada waktu itu telah perintahkan Sayyidina Ali untuk bermalam di tempat pembaringan baginda. Kenapa Sayyidina Ali tak ikut bersama berhijrah? Kenapa Sayyidina Ali Rasulullah perintahkan untuk tetap tinggal di Mekah? Kata penulis buku, Sayyidina Ali telah ditugaskan untuk menyerahkan kembali barang amanah yang berada di rumah Nabi kepada tuannya semula. Orang-orang Quraisy walaupun pada waktu itu mereka tak beriman, namun mereka sangat percaya kepada Nabi. Zaman tersebut tidak ada tempat penyimpanan kecuali manusia akan simpan pada orang yang amanah. Maka Nabi SAW banyak menyimpan amanah-amanah manusia. Dan pada waktu itu Nabi nak berhijrah, maka Nabi SAW minta tolong kepada Sayyidina Ali untuk menyerahkan barang-barang amanah selepas pemergian baginda Nabi SAW. Dan kita pernah sebutkan sebelum ini, Sayyidina Ali memang membesar di rumah Nabi. Sayyidina Ali memang tinggal bersama dengan Nabi sebagai jasa yang Nabi nak balas kepada pakcik Nabi Abu Talib. Kerana telah menjaga Nabi pada waktu kecil, maka Nabi SAW telah meminta kepada Abu Talib untuk Nabi menjaga anak dia yang bernama Sayyidina Ali. Kemudian penulis buku menerangkan secara ringkas tentang hijrah Nabi. Bagaimana cerdiknya, hebatnya,
telitinya perancangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis buku, strategi bijak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kebanyakan strategi pada waktu itu diaturkan oleh baginda Nabi, dan Abu Bakar punya keluarga, mereka banyak membantu dalam menjadikan strategi ini berjaya. Kata penulis buku, Nabi SAW sebenarnya nak berhijrah ke Madinah. Dan Madinah terletak di mana? Kata penulis buku, Madinah terletak di bahagian utara. Dalam perjalanan menuju ke Syam, iaitu bahagian utara. Tetapi Nabi SAW bila keluar daripada Mekah, dan pada waktu itu dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, pandangannya adalah pada 26 Safar. Ada juga pandangan-pandangan yang lain. Tetapi Nabi pergi ke mana? Dengan melalui jalan selatan. Nabi pergi ke arah bertentangan, iaitu menuju ke arah selatan, menuju ke arah Yaman. Maka kenapa Nabi SAW buat begitu? Tujuannya sebab Nabi tahu orang Quraisy akan mencari Nabi habis-habisan. Sebab mereka dah tekad nak bunuh Nabi. Dan orang Quraisy ini bukan orang biasa, sahabat-sahabat. Mereka sangat kenal dengan trekking di padang pasir. Dia boleh track orang. Dia boleh pada waktu itu cari orang. Kesan tapak kaki, dia boleh tahu di mana orang ini pergi, berapa orang yang berjalan. Mereka sangat mahir dalam jejak manusia di padang pasir. Sebab itu Nabi SAW pergi ke arah selatan. Lalu bagaimana Nabi nak menghilangkan jejak tapak kaki baginda? Kita akan baca kemudian. Kemudian daripada arah selatan, iaitu terletaknya Gua Sur. Kemudian daripada Gua Sur nak pergi ke Madinah pula, kata penulis buku, malah Nabi SAW melalui jalan yang tidak pernah dilalui oleh para peniaga. Nabi ikut jalan yang sangat berbeza. Jalan yang manusia jarang lalu. Jalan yang pada waktu itu manusia kurang gunakan. Maka Nabi pilih jalan itu. Sebab itu Nabi tak tahu jalan ini. Nabi minta tolong dengan seorang penunjuk jalan yang belum Islam pada waktu itu. Abdullah bin Uraikid nama dia. Kenapa Nabi buat semua ini? Tujuannya agar perjalanan Nabi tidak dapat dikesan oleh musuh. Bahkan ketika mana Nabi dah berjalan menuju ke Gua Sur, maka pasti akan ada jejak tapak kaki yang tinggal. Jom kita lihat bagaimana Nabi SAW hilangkan jejak tapak kaki tersebut. Kata penulis buku, manakala Abu Bakar pula memerintahkan pekerjanya, dalam kurungan lebih baik kita letakkan hamba yang telah dimerdekakannya, maula, hamba yang telah dimerdekakannya. Siapakah nama dia? Penulis buku memilih pandangan Amar. Tetapi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan nama dia sebagai Amir. Ain Alif Mim Ra. Amir bin Fuhairah. Fahayara dengan ta marbutah. Amir bin Fuhairah. Maka macam mana Nabi nak hilangkan jejak tapak kaki menuju ke Gua Sur? Sebab kalau orang Quraisy jumpa tapak kaki, dia tahu ke mana Nabi pergi. Maka pada waktu itu Amir bin Fuhairah, dia menyusuli Nabi dengan membawa kambing. Seolah-olah dia nak mengembala kambing. Tetapi niat dia adalah untuk menghilangkan jejak tapak kaki baginda Nabi SAW. Dan kemudian pada hari-hari berikutnya dibawa juga kambing dan disengaja mengembala berhampiran dengan Gua Sur supaya dia boleh bekalkan susu kambing kepada Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana Nabi SAW duduk di sana selama 3 malam. Lalu pada waktu itu perlu makanan. Tak boleh nak order Grab, sahabat-sahabat. Nanti orang Quraisy tahu. Tak boleh nak order makanan lain. Maka pada waktu itu yang datang adalah Amir bin Fuhairah membawa kambing, dan daripada situ diberikan susu kepada baginda Nabi SAW. Bila nak bergerak ke Madinah, barulah Asma' datang membawa bekalan untuk dibawa ke Madinah. Ini semua keluarga Abu Bakar tolong. Maka pada waktu itu kambing ternakan dibawa berjalan di belakang Nabi untuk menghilangkan jejak tapak kaki dan membantu mereka untuk bersembunyi di Gua Sur. Lalu orang Quraisy marah. Mereka cari di seluruh pelosok jalan menuju ke Madinah. Bahkan dalam sirah kita belajar sampai dekat Gua Sur pun mereka sampai. Bererti kata para ulama sirah,
tak ada satu bukit pun yang orang Quraisy tak cari. Mereka cari ke semua tempat. Sebab itu mereka sebenarnya dah sampai pun ke Gua Sur. Padahal Gua Sur itu terletak bertentangan daripada arah Madinah. Kenapa mereka bersungguh-sungguh nak mencari Nabi? Kerana tawaran berikut. Kata penulis buku, tawaran 100 ekor unta. Masya Allah. Lalu 100 ekor unta. Kalaulah seekor unta harganya pada waktu zaman kita adalah RM5,000, kalikan dengan 100, itu nilai yang mereka sanggup untuk berikan kalaulah ada orang yang berjaya menangkap baginda Nabi SAW. Pemuda-pemuda yang mengepung rumah Nabi mula berang. Dia marah apabila Nabi tidak keluar beribadah ke Kaabah. Kerana mereka punya target nak bunuh Nabi ketika mana Nabi keluar waktu tahajud ke Kaabah. Waktu tu mereka nak bunuh Nabi SAW. Maka bila Nabi tak keluar, maka mereka pun pecah masuk ke rumah Nabi SAW. Dan bila mereka pecah masuk, rupa-rupanya Nabi dah keluar dah. Nabi dah tak ada di rumah tersebut. Maka menjadikan mereka lagi marah bagaimana mereka dah kepung tetapi pada waktu itu tidak berjaya menangkap Nabi, membunuh Nabi. Maka pembesar-pembesar Quraisy membuat tawaran 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap Nabi SAW. Maka pada waktu itu bertebaranlah, keluarlah pemuda-pemuda dan orang-orang Quraisy bersama hamba sahaya mereka mencari Nabi SAW. Bahkan punya dahsyat mereka cari Nabi, sebenarnya mereka dah sampai pun di Gua Sur, padahal nak mendakinya memakan masa lebih kurang 2 jam. Mereka dah sampai dah di sana. Kemudian penulis buku tunjukkan kepada kita gambar Bukit Sur. Bagaimana Bukit Sur, gambar dia. Gambar dia pada waktu itu dia ke bawah. Dia punya tempat Gua Sur ini, dia ke bawah. Dia ke bawah. Dia bukannya pada waktu itu ke atas. Dia naik atas, kemudian guanya ke bawah. Terperosok ke bawah. Sebab itu kata penulis buku, bersembunyi di Gua Sur. Penulis buku memilih pandangan 14 safar. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dipilih pandangan 27 ke penghujung bulan Safar. Kata penulis buku, pada masa yang sama Nabi dan Abu Bakar telah tiba di Gua Sur. Dan mereka telah bersembunyi di dalam Gua Sur. Lalu datanglah burung merpati dan labah-labah membuat sarang di depan pintu gua, nak menunjukkan seolah-olah gua itu dah lama manusia tak ada. Maka burung merpati bertelur di situ, meletakkan sarangnya di situ. Labah-labah meletakkan jaring di situ. Maka ini ada dalam catatan sirah, walaupun riwayatnya adalah lemah, namun penulis membawakan riwayat sirah di sini. Kata penulis buku, kehadiran kedua-dua tentera Allah ini menyebabkan orang Quraisy walaupun dah sampai di atas Bukit Sur dan mereka dah berada sangat dekat dengan Bukit Sur. Dalam kitab sirah kita belajar Abu Bakar sangat risau sehingga Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka pandang ke arah kaki mereka, nescaya mereka akan nampak kita. Sebab gua itu dia ke arah bawah sedikit. Maka Abu Bakar kata, kalaulah salah seorang daripada mereka dia tengok ke arah kaki dia sahaja, nescaya boleh nampak kita. Dan di sinilah baginda Nabi SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sebab itu kata penulis buku, bila orang Quraisy pada waktu itu tak menjumpai Nabi, Allah tutup pandangan mereka daripada melihat baginda Nabi. Maka menjadikan orang Quraisy berpatah balik kerana menyangka tiada sesiapa yang berada di dalam gua. Kegelisahan Abu Bakar tidak dapat dibendung. Tetapi Abu Bakar ni jangan kita salah faham, dia bukan risaukan diri dia. Banyak kali dalam perjalanan hijrah dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah meninggalnya aku, maka meninggalnya aku seorang manusia biasa. Tetapi kalaulah engkau ditangkap dan dibunuh, maka ini adalah kehilangan yang besar untuk umat. Maka Abu Bakar sangat risaukan Nabi SAW. Lalu sebab itu kata Abu Bakar, seandainya kafir Quraisy menundukkan kepalanya sedikit,
pasti mereka dapat melihat baginda. Daripada Hasan bin Ali, Nabi SAW ketika mana melihat kegelisahan Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi SAW bersabda, la tahzan, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah sentiasa bersama kita. Maka ini yang berlaku di Gua Sur. Orang Quraisy tidak berjaya menjumpai baginda Nabi SAW. Kemudian penulis buku membawakan tajuk, adakah langsung tidak ada orang yang berjaya jumpa Nabi? Sebenarnya ada. Ada seorang yang berjaya jumpa baginda Nabi. Siapakah beliau? Nama beliau adalah Suraqah bin Malik yang kemudian harinya masuk Islam radhiyallahu anhu. Lalu Suraqah bin Malik berjaya jumpa Nabi sebab dia berfikir seperti mana Nabi berfikir, sebab dia tahu Nabi ni sangat cerdik, Muhammad sangat cerdik. Maka pada waktu itu dia berjaya menjejaki Nabi SAW. Sebab itu kata penulis buku, setelah 3 hari Nabi bersembunyi di Gua Sur. Namun sebelum kita baca tajuk itu, penulis buku meletakkan sepotong ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat yang ke-40 dengan tajuk dalam ada ketenangan dalam ketegangan. Ini satu pengajaran. Dalam ketegangan, kerisauan, kegelisahan, ada ketenangan. Macam manakah nak wujudkan ketenangan dalam ketegangan, kegelisahan dan juga pada waktu itu ketakutan? Ingat Allah. Sebab itu Nabi kata dengan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu tak ada cara untuk tenang kecuali dengan sentiasa menghadirkan Allah. Ingat Allah, yang mana Allah sentiasa bersama dengan kita. Maka dibawakan sepotong ayat firman Allah, illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tidak mahu menolong Muhammad, sesungguhnya Allah sentiasa menolong Muhammad. Ingatlah ketika mana kafir Quraisy mengusirnya daripada Mekah, sedang salah seorang daripada mereka berdua berada di dalam gua. Pada waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu risau, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka rahsianya adalah innallaha ma'ana. Dalam ketegangan ada ketenangan. Bila pada waktu itu kita sentiasa ingat Allah bersama kita, Allah sentiasa bersama dengan kita. Apabila kita lupa Allah bersama dengan kita, pada waktu itu kita cuba nak selesaikan masalah dengan kekuatan kita yang terhad, dengan pemikiran kita yang terhad, dengan kemampuan kita yang terhad, nescaya kita akan putus asa. Sebenarnya setiap sesuatu hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu dibawakan tajuk, ada ketenangan dalam ketegangan. Bagaimana? Kena sentiasa hadirkan Allah, kena sentiasa ingat kepada Allah, kena sentiasa pada waktu itu rasa yang mana Allah sentiasa bersama dengan kita. Lalu apabila Nabi SAW pada waktu itu tersebut kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan risau, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka firman Allah, fa'anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan keterangan kepada baginda dan juga Abu Bakar, wa ayyadahu, dan Allah membantunya, bijunudil lam tarawha, dengan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, walaupun orang-orang musyrik Mekah mereka dengan kekuatan, dengan kemahiran, dengan pada waktu itu tentera yang mereka ada nak mencari baginda Nabi dengan Abu Bakar, Allah jadikan perancangan mereka menjadi hina. Dan pada waktu itu Allah menjadikan kalimahnya itulah yang tertinggi. Kena ingat, wallahu aziz, dan Allah maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Maka daripada sini kita boleh belajar, tenang hanya datang dalam ketegangan macam mana sekalipun apabila kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian tadi kita kembali kepada tajuk yang Suraqah bin Malik berjaya menjumpai baginda Nabi SAW. Maka kata penulis buku, sungguh pun berjaya dijejaki, Nabi dan Abu Bakar tidak diapa-apakan. Kenapa Suraqah bin Malik tidak mengapa-apakan Nabi? Ada kisahnya sebentar lagi. Bahkan pada waktu itu, dia benarkan Nabi untuk teruskan perjalanan. Bukan sekadar itu, bahkan Suraqah dia berjanji merahsiakan pula yang mana Nabi sedang berhijrah melalui jalan ini daripada kafir Quraisy. Bukan sekadar itu, Suraqah pada waktu itu melencongkan orang Quraisy daripada datang kepada jalan Nabi. Masya Allah. Padahal dia datang nak tangkap Nabi. Tetapi apabila dia sampai kepada Nabi, maka tadi dia tak apa-apakan Nabi. Dia biarkan Nabi. Kemudian pada waktu itu dia benarkan Nabi meneruskan perjalanan. Macam mana berlaku begini? Kemudian pada waktu itu dia berjanji untuk untuk merahsiakan perjalanan jalan yang Nabi sedang lalu. Dan kemudian pada waktu itu dia berjanji dia akan jadikan orang Quraisy dipesongkan dan mereka tak mencari di jalan ini. Apakah sebenarnya yang berlaku? Sehingga Suraqah berubah menjadi seorang yang pada waktu itu membenarkan Nabi SAW untuk berhijrah. Lalu kisahnya kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu kita dah cukup 30 minit. Lalu kita akan sambung esok. Apakah yang berlaku sehingga Suraqah bin Malik pada waktu itu berubah? Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat bersama esok. Kita jumpa esok. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab peperangan Rasulullah yang kita baca, yang penuh dengan gambar dan grafik yang menarik, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat. Kita dah mula masuk pada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita dengan dengan keberkatan, kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.